Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan ke bumi ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku diutus melainkan untuk memberikan rahmat kepada seluruh penjuru alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memberi rahmat kepada penjuru alam. Seluruh alam. Di satu tempat tengok kanan rahmat, dia tengok kiri rahmat, depan rahmat, belakang rahmat. Rahmatnya ialah kita didatangkan di sini untuk apa? Untuk bina jati diri. Saya rasa itulah dia. Untuk membina jati diri. Sebab apa nak bina jati diri? Sebab nak membolehkan anak-anak ini dengan pembinaan jati diri itu diharapkan menghargai apa yang dinamakan rahmat. Menghargai mak. Yang tak pernah cium mak, balik mesti cium mak. Yang tak pernah dakap mak, peluk mak, balik dakap peluk mak. Yang tak pernah membisikkan sayang dengan mak, mesti bisik sayang dengan mak, dengan ayah, dengan adik, abang, kakak. Satu kriteria untuk dapat syafaat, kamu jangan kufur nikmat. Satu kriteria untuk mendapatkan syafaat, kamu jangan kufur kepada Allah. Kamu jangan kufur kepada Allah. Yang terakhir, tuan-tuan, yang terakhir sedang dibincangkan sekarang ni, masih dibincangkan. Sekarang ni tuan-tuan dan puan, permintaan daripada orang yang bukan Islam, terutama kumpulan Kristian, minta supaya kalimah Allah itu diizinkan untuk digunakan dalam Bible berversi bahasa Melayu. Bible versi bahasa Melayu, mereka hendak dalam Bible itu yang sekarang menggunakan perkataan Gods atau Lords atau Jesus, mereka nak ganti kepada perkataan Allah. Ada orang Islam setuju. Ada pemimpin-pemimpin Islam setuju. Ada pemimpin-pemimpin yang bukan Islam bersetuju dengan tindakan yang dibuat oleh Ketua Menteri Pulau Pinang yang hendakkan perkataan Allah itu dibolehkan digunakan dalam Bible berbahasa Melayu. Perkataan Allah. Tetapi saya nak menyebutkan antara yang tak setuju ni, namanya Datuk Profesor Harundin. Saya dah bagi tahu bulan 2 ni dia sudah dah tanya-tanya nak datang ke tempat ini ni. Nak bawa dia punya grup nak datang ke tempat ni, ke Nasoha Herbal Plantation ni. Apa kata Harundin? Siapa yang membenarkan, siapa yang mengizinkan, siapa yang menyokong, siapa yang membawa usul, siapa yang menyain surat mengizinkan, orang ini dikatakan melakukan amalan syirik. Syirik. Bayang tuan-tuan. Pasal apa syirik? Pasal kalimat Allah, nama Allah, kalimat Allah itu kalau digunakan oleh orang Kristian, dia akan merujuk kepada Allah Tuhan dia. Tuhan dia berapa? 3. 3 in 1, Trinity. Tuhan dia Jesus. Tuhan dia Lord dia. Tuhan dia Rohul Kudus. Kalau misalnya perkataan Allah itu merujuk, kita izinkan menggunakan perkataan Allah merujuk kepada Tuhan yang berbilang-bilang ini, Harundin kata hukumnya syirik. Sebab Allah itu khusus eksklusif untuk orang Islam. Menggunakan perkataan Allah merujuk kepada Allah yang satu, Allah yang esa. Kalau nak tak faham nantilah, bila-bila kita boleh bincang. Harundin kata perkataan Allah itu mesti digunakan dalam konteks Allah yang esa, Allah yang satu. Allah yang satu yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tersebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa, tidak beranak, tidak diperanakkan.
Tapi Harun Din kata, kalau misalnya mereka ambil perkataan Allah, pinjam perkataan Allah kita, diizinkan. Tapi perkataan Allah dalam Bible nanti merujuk kepada banyak Tuhan. Tuhan Jesus, Tuhan Lord, Tuhan Mary, Tuhan Ruhul Kudus. Maka yang menyokongnya, yang mengusulkannya, sekarang yang menyokong apa kehendak Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang tu, orang Islam sendiri sokong. Pemimpin Islam sendiri sokong. Setengahnya tokgu-tokgu Islam sendiri sokong. Padahal Harun Din kata menyokong syirik. Saya bawa ni tuan-tuan. Saya bawa ni dalam konteks pemikiran. Sekarang masyarakat Islam sudah terbagi. Terbagi dua sekarang ni. Akibat daripada ulama-ulama, ada ulama yang mengiyakan apa yang dikehendaki Lim Guan Eng, tetapi ulama yang saya percaya, yang saya faham, yang saya sudah bersama-sama dengan dia lebih 30 tahun, namanya Profesor Datuk Harun Din, ada PhD dalam syariat, PhD dalam Islamic Studies, PhD dalam specializationnya dalam syariah law, PhD. Jadi dekan di universiti, dekan pengajian Islam dalam syariah. Nulis banyak buku. Ada satu buku yang ditulis, namanya buku tu, tuan-tuan, buku tu namanya Islam. Buku ni dah diterjemah, dah dibuat, dah diterbitkan. Saya tak tahu entah cetak berapa kali. Salah satu daripada yang mencetaknya ialah Perbadanan Ekonomi Negeri Johor. Cetak buku ni. Harun Din buat buku ni, tebal buku ni. Keseluruhan apa dia Islam. Saya tak tahu berapa ratus ribu, juta manusia dah baca buku dia. Buku dia, Manusia dan Islam. Tuan-tuan kena dapatkan buku ni. Walaupun dah agak lama, dekat 20 tahun dah buku ni. Tapi buku ni kena ada dalam semua orang Islam. Buku ni kena ada di rumah masing-masing. Edited by Harun Din. Jadi orang ni, saya bersandar kepada dia. Dengan ilmunya, dengan kebolehannya. Yang bersama dengan dia, ulama lagi yang saya hormati, namanya Harun Taib. Ketua Dewan Ulama PAS, Pusat. Juga orang yang boleh berfikir, orang berpandangan jauh. Jadi sekarang ni tuan-tuan dalam masyarakat, saya nak sampaikan kepada anak-anak PLKN terutamanya, kena tengok perkara ni. Kena dijelaskan. Paling tidaknya mereka yang bertanggungjawab pada anak-anak ini pun cuba menjelaskan. Dalam kuliah-kuliah. Saya yakin ada kuliah maghrib di sini. Kena jelaskan yang mana yang betul. Sebab kalau misalnya Harun kata syirik, membenarkan kalimat Allah digunakan oleh orang Kristian dalam Bible berbahasa Melayu, dan pengertian Allah itu merujuk kepada Allah yang berbilang-bilang, Allah yang ramai, lebih daripada satu, hukumnya syirik. Sebab Allah hanya boleh digunakan kepada merujuk kepada Allah yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tu bismillah, dengan nama Allah, Allah yang satu. Allah yang satu. Saudara-saudara, saya timbulkan sekali lagi ni tuan-tuan, sebab perkara ni sangat penting. Sangat-sangat penting. Dan saya nak timbulkan satu perkara lagi untuk anak-anak tadi. Saya bawa balik apa yang dinasihatkan, yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya dalam hidup ini, saya faham Tuan Haji Naswah, setiap kali saya telefon Tuan Haji Naswah atau Tuan telefon saya, tak pernah kita tak cerita mengenai Islam. Tak pernah. Saya tak pernah telefon dia cerita benda-benda yang mengarut-ngarut. Tak pernah. Lillahi ta'ala tak pernah. Tak pernah. Macam mana perkembangan, macam mana amalan. Nak cerita agama. Dan untuk anak-anak yang hadir daripada malam ini, saya nak sebutkan ya, daripada Maulid Rasul ini, kita nak ambil satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada bersyukur dan sebagainya, satu sifat yang ada kepada diri dan Rasul ialah perjuangannya, jihadnya. Tak ada orang
orang yang hadir pada malam ini, 500 orang ke 800 orang ke yang hadir pada malam ini, tak ada satu orang pun yang tidak mendaftarkan diri sebagai penjihad-penjihad. Orang-orang yang akan berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong. Jadi isteri berjihad. Jadi suami, tugas yang lain jihad. Bukan tugas yang lain, tugas utamanya jihad. Menjadi pengarah PLKN kat sini ialah tugas nombor 2, nombor 3. Hasan Ali sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Gombak Setia, itu tugas yang kedua, ketiga. Tugas pertama saya ialah jihad. Saya pernah jadi ahli parlimen Parit Buntah. Ahli parlimen saya tugas kedua, ketiga. Tugas yang pertama jihad. Hasan ahli jihad. Apa arti jihad? Menggunakan seluruh tenaga fikir, tenaga fizikal, tenaga spiritual, tenaga dalam dan tenaga luar dipadu. Gunakan tenaga itu untuk melonjakkan, memakmurkan, untuk mengagungkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti. Itu yang Nabi bawa. Ingatkan orang balik kepada agama, pertahankan agama, hidupkan agama. Bersama dengan agama, perjuangan menegakkan agama. Agama yang apa? Sekarang agama dicabar, agama Islam dicabar. Agama sedang tercabar, Islam sedang tercabar. Ada orang mengatakan dia tak nak Islam langsung. Anak-anak saya nak bagi tahu, ada orang tak mau Islam subur di Malaysia. Ada orang tak mau Islam naik di Malaysia. Ada orang tak mau tengok Islam menang di Malaysia. Ada orang tak mau tengok Islam menjadi tapak kepada perlembagaan Malaysia. Apa dia kata? Over my dead body. Kalau kamu nak buat Islam, engkau langkah mayat aku dulu. Janji dia. Dia ni orang besar. Ahli politik besar, pemimpin besar. Apa respon kita? Saya nak tanya apa respon anak-anak PLKN. Yelah, anak-anak muda 18 tahun, 19 tahun, 21 tahun. Tapi apa respon kita? Apa respon kita? Orang yang dia mencabar. Kalau kau nak buat Islam, engkau nak buat Islam di bumi Malaysia, engkau boleh buat setelah engkau melangkah mayat aku dulu. Apa kita buat? Takkan Hasan Ali nak tidur je kat rumah. Yang Allah berikan sikit ilmu kepada dia, sikit kekuatan kepada dia, sikit kemampuan kepada dia. Yang anak-anak ni, yang muda-muda ni, takkan habis PLKN nanti balik kat rumah, balik cari kerja. Tak ada kerja, cari kerja. Takkan nak menepikan tugas tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah. Khalifah Allah artinya mereka yang menjunjung titah perintah Allah untuk memakmur, mengagungkan agama Allah. Allah tanya. Allah pasti tanya. Anak-anak PLKN ditanya, pengurus PLKN ditanya, pengarah PLKN ditanya, seluruhnya akan ditanya. Apa sumbangan kamu kepada Islam? Apa yang telah kamu berikan kepada Islam? Apa perjuangan kamu untuk Islam? Apa jihad kamu untuk Islam? Apa pengorbanan kamu untuk Islam? Kalau setakat negeri dicabar saja, tak berapa susah bagi saya. Kalau setakat keluarga dicabar, tak berapa susah bagi saya. Setakat perniagaan tercabar, ini sudah dilalui Tuan Haji Nasuha. Dan saya sendiri pun pernah berniaga. Tak berapa berat bagi saya. Tapi Islam dicabar. Kalimah Allah dicabar. Quran dicabar. Kita cuba bayangkan. Aqidah dicabar. Syariat dicabar. Akhlak dicabar. Mesti berjanji pada malam ini. Kalau tuan-tuan tak berjanji pada malam ini, tuan-tuan, sampai bila pun tak berjanji. Apa janji kita? Wahai Allah, dengan semangat Maulid Rasul pada tahun ini, aku berjanji nak ikut sunnah Nabi. Antara sunnah Nabi, berjuang menegakkan Islam. Islam sedang dicabar. Orang Islam sendiri mencabar Islam. Bila orang-orang yang bukan Islam tak mahu negara Islam, orang Islam sendiri pun ada yang tak mahu negara Islam. Bila orang bukan Islam tak mahu Islam, orang Islam sendiri pun tak mahu Islam. Tuan-tuan tengoklah dalam Facebook. Tuan-tuan tengok dalam Facebook. Saya kadang heran tengok Facebook. Macam mana orang Islam, orang Melayu boleh tulis? Boleh tulis menghina Nabi, menghina Rasul, menghina Allah, menghina pejuang-pejuang.
menghina sahabat-sahabat Nabi. Dahsyat. Dan suasana itulah kita hidup. Suasana itulah anak-anak PLKN yang 400 orang di kawasan ini, di tempat ini, PLKN di sini hidup. Yang kedua, selain daripada ilmu, tuan-tuan dan puan, anak-anak saya yang saya hormati sekalian, berkat daripada kehadiran kita dalam Majlis Maulid Rasul ini, yang kedua yang penting sangat ini ialah ada ilmu, tak ada ilmu, masih cari ilmu, apa dia? Mendaftarkan diri kita sebagai pejuang-pejuang Islam. Daftarkan, wahai Allah, matikanlah aku sebagai pejuang Islam. Wahai Allah, beri kekuatan kepada tanganku untuk berjuang untuk Islam. Wahai Allah, beri kekuatan kepada kedua kaki aku untuk berjuang, melangkah untuk menegakkan Islam. Wahai Allah, beri kekuatan kepada lidah aku supaya aku bertutur sesuatu untuk menegakkan Islam. Saudara, kena buat ni. Makin tinggi kita belajar, berapa ramai kita ada profesor di Universiti Tun Hussein On. Berapa ramai profesor yang sedar bahawa tanggungjawab dia ialah agama. Tanggungjawab dia ialah menghidupkan agama. Tanggungjawab dia ialah mengagungkan agama. Tanggungjawab dia ialah berjihad untuk menegakkan agama. Tanggungjawab dia ialah memuliakan agama, mendahulukan agama. Berapa ramai agak-agak, saudara? Kita ada UTM sana dekat Skudai. Berapa banyak college-college universiti kita ada dekat sini. Berapa banyak UiTM kita ada dekat sini. Berapa banyak universiti swasta yang kita ada dekat sini. Siapa yang memuliakan Allah? Siapa yang faham diri dia adalah pendakwah? Siapa yang faham diri dia adalah pejuang-pejuang agama? Siapa yang faham diri dia adalah orang-orang yang dikenaki untuk berjihad? Siapa yang faham diri dia bahawa jihad di kalangan dia dituntut oleh Allah? Allah akan tanyakan. Allah akan tanyakan. Mesti pada malam ini kita tanamkan rasa kasih, cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta, kasih, sayang bukan hanya dengan perkataan. Cinta is to be shown in the form of deeds. Cinta yang akan ditunjuk dalam bentuk perbuatan kita. Apa yang kita sayang kepada Nabi Muhammad? Saya nak tanya pada anak-anak, jawab dalam hati dia. Apa benda yang menggambarkan anak-anak sayang pada Nabi Muhammad? Apa benda yang ada? Kita ikut Nabi Muhammad? Kita ikut sunnah Nabi Muhammad? Kita ikut cara bergaul Nabi Muhammad? Kita ikut cara berkawan cara Nabi Muhammad? Apa yang kita ikut cara Nabi Muhammad? Kita beribadah macam Nabi Muhammad? Apa dia? Sebab anak-anak ni yang berumur yang paling dewasa berapa tahun? Anak-anak kita PLKN ni. Ya? Baca berapa? 18. Lebih kot. Berapa tuan yang paling dewasa? 22, 23. 17 baru SPM. Lepas SPM baru dia orang masuk sini kan ya. Sebagainya dah SPM dekat 4 tahun yang lalu, akhirnya mereka 22 tahun, 23 tahun. Tapi saya nak tanya tadi, cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau misalnya diri kita pun tak dapat menzakhirkan cinta tak aku kepada Nabi Muhammad, sayang tak aku kepada Nabi Muhammad. Kita sayang kita sayang kepada mak kita, apa kita buat? Hari lahirnya kita ucapkan hari lahir, kan? Dia nak pergi bilik air, dia dah tua, kita pimpin dia pergi bilik air, dia buang air, kita flashkan tempat dia buang air, kan? Dia nak ambil semayang, kita bukakan air, kita pancutkan dekat air elok-elok kepada tangannya, kepada mukanya. Pasal kita sayang dia. Dia nak tidur, kita tak tidur dulu, kita tidurkan dia dulu. Kita tengok makan dia, kita tak makan dulu, dia makan dulu. Kita tak kenyang dulu, bagi mak kenyang dulu. Itu kita punya cinta dengan mak kita. Apa cinta lagi pada mak kita? Kita doa. Saya nak tanya anak-anak, jawab dalam hati sendiri. When was the last time that you said prayer to your mother and your father? When was the last time that you mention your mother's name, your father's name during your prayer? Dalam doa kita. Bila? Mungkin ada lah, mungkin ada. Tapi saya yakin sebagian besarnya tak ada.
Macam mana doa yang Rasul sebut? Sayang kepada mak, sayang kepada ayah, doakan mak, doakan ayah. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Saya yakin ada orang tak hafal doa tu. Bukan anak-anak saja, yang lebih tua daripada anak-anak yang jauh lebih tua pun tak hafal doa ni. Sayang kepada mak, kita khidmati mak. Sayang kepada ayah, khidmati ayah. Sayang kepada adik, bukan kita khidmati adik. Sayang kepada adik, kita tengok adik pergi sekolah, kita tengok kerja sekolah adik-adik, kita berbaik sangka dengan adik-adik, kita bergurau senda dengan adik-adik. Kan? Ada orang nak pukul adik, kita menjadi benteng dia. Berjalan adik-adik yang kecil, kita bawakan beg sekolah dia, bukan dia yang pikul. Naik bas, kita ambil tangan dia, kita naikkan dia bas, kita sayang dia. Tapi apa sayang kita pada Nabi Muhammad? Kita mendoakan. Nabi Muhammad tempatnya di syurga, memang di syurga. Tapi sebagai, kata orang, sebagai disiplin berdoa. Sebagai disiplin doa. Orang tak boleh doa, terus-terus saja doa, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosaku, tak ada. Dia mesti doa, mesti mula-mula selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidil awwalin wal akhirin, waradallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillah majma'in. Barulah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Doakan, berselawat kepada Nabi Muhammad. Doakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tempatnya di syurga. Orang nombor satu daripada Nabi Adam. Bayangkan berapa trilion orang. Saya tak tahu berapa kosong. Orang yang dah mati sejak Nabi Adam sampai sekarang ni. Penduduk dunia ni, yang namanya insan, yang nama manusia, akan berhimpun nanti di padang mahsyar ni. Tapi yang mula-mula masuk syurga bukan Nabi Adam. Yang mula-mula masuk syurga bukan Nabi Nuh. Yang mula-mula masuk syurga bukan Nabi Ibrahim. Yang mula-mula masuk syurga bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa. Yang mula-mula masuk syurga ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next di belakang Nabi, bukan juga Nabi Adam. Di belakang Nabi diikuti pula oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali karamallahu wajhah. Hebat tuan-tuan. Jadi di mana kita? Di mana kita? Dalam jalinan orang masuk syurga tu, di mana kita? Saya lah, di mana saya? Yang bersyarah banyak ni, di mana saya? Saya pun tak tahu di mana saya. Tapi saya berusaha. Sebab itu, minta-mintalah teman-teman daripada Kundang yang datang pada malam ni. Mari kita sama mengingat di antara kita ni. Kita sama-sama mengingat di antara kita. Kita mendoakan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu haraplah orang kampung Terus yang datang malam ni kena tengok sikit macam mana caranya kita nak hidup ni. Nak gambarkan kasih sayang kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tuan-tuan dan puan, saya nak sebutnya, akhirnya dalam Maulid ini, anak-anak ni, saya, tuan-tuan semua sekali, kena sedar dalam environment Islam yang kita sedang hidup sekarang ini. Bayang tuan-tuan dan puan, ada orang-orang yang nak menjadikan Malaysia secular state. Ada orang-orang, pemimpin-pemimpin politik nak jadikan Malaysia ni negara sekular. Sekular artinya tak ada agama. Tak pentingkan agama. Tak nak masjid, tak nak surau, tak nak madrasah, tak nak imam, tak nak bilal, tak nak mufti, tak nak qadi, tak nak sekolah agama, tak nak sekolah khas, tak nak tahfiz Al-Quran, tak nak Quran, tak nak hadis, tak nak. Dan orang ni nak memerintah negara. Berhajat untuk memerintah negara. Ada juga di antara kita yang anak-anak dan tuan-tuan kena sedar. Dalam lingkungan kita sekarang ada orang nak jadikan Malaysia republik. Republik. Bila republik,
Tak ada lagi dah raja-raja yang mempertahankan agama. Bila republik, tak tentu lagi Perdana Menteri Islam atau tak Islam. Bila republik, menteri-menteri kabinet tak tahu lagi Islam atau tak Islam. Bila republik, kita tak tahu lagi majlis maulud macam ni boleh dibuat atau tak boleh dibuat. Bila republik, kita tak tahu marah masih ada atau tak ada. Bila republik, kita tak tahu askar Melayu Diraja tu masih ada atau tidak masih ada. Tuan-tuan, dahsyat. Tuan-tuan kena faham benda ni. Saya timbulkan semua ni anak-anak. Mungkin saya timbulkan kesana ke sini. Tapi apa yang saya nak sampaikan? Cabarannya dahsyat. Dahsyat. So itu teman-teman, anak-anak PLKN ni kena buka. Kalau saya buka kan. Pagi-pagi ni kalau saya lah masuk kelas. Kalau kelas semula katakanlah pukul 8.30 lah kan. Paling tidak 10 minit saya bagi lecture yang pertama tentang benda-benda macam ni. Kalau tidak, yalah dia orang dalam kaptif ya. Audiensnya sudah kaptif 400 orang. Dalam masa 3 bulan. 90 hari. Dengar hari-hari 10 minit. Cabaran kita hidup sebagai orang Melayu. Cabaran hidup sebagai seorang Islam. Mesti ada. Tadi dah berselawat ikut kita punya pengurusi. Sekarang ikut penceramah pula. Tuan-tuan berselawat ikut penceramah. Tuan-tuan dengar dia punya nada dia, tuan-tuan ikut terus saja. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Kuat-kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.